Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar dan tertinggi-tinggi syukur yang layaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmat umur, nikmat usia, kesihatan, yang paling agung iman dan Islam. Dan juga hari ini termasuk nikmat satu lagi, nikmat kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam bulan Ramadan. Seperti mana umum kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bulan Rajab lagi telah pun merasakan bahang kemuliaan Ramadan apabila dia tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa faballaghna Ramadan. Jadi ingatnya Nabi kepada Ramadan itu bermula daripada Rajab. Satu sudut. Bahkan sebenarnya kata sebahagian ulama, dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan itu sepanjang tahun. Cuma penekanan dia bermula daripada Rajab sehingga dititipkan Ramadan itu di dalam doanya. Begitu juga satu hadis yang sahih riwayat Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, di penghujung Sya'ban, hari yang terakhir daripada Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ataupun dalam hadis itu diceritakan oleh seorang sahabat bernama Salman radhiyallahu taala anhu. Dia kata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Rasulullah berkhutbah pada kami, bukan khutbah Jumaat, macam syarah lah, tazkirah lah bahasa mudah kita, tazkirah, tausiah. Bila tu? Pada hari terakhir pada bulan Ramadan. Faqala, maka Nabi pun berkata sallallahu alaihi wasallam, qad adallakum syahrul Ramadan, syahrun azimun mubarak, atau kama qala. Telah pun hampir kepada kamu, mana malam tu besok tu Ramadan, ataupun hari ni besok tu Ramadan. Dia kata, dah dokek bona dah kamu bulan Ramadan. Maksudnya ni hari terakhir Sya'ban, so kita dah Ramadan. Kek bona dah, kata dia. Dan Nabi kata, syahrun azimun mubarak, satu bulan yang sangat hebat. Azimun, sangat luar biasa hebat. Mubarakun, dan penuh keberkatan. Jadi kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ramadan itu telah memuncaknya pada malam ataupun hari terakhir bulan Sya'ban, sehingga Nabi himpunkan sahabat, Nabi ingatkan sahabat, ni terakhir ni, besok Ramadan. Kata sebahagian ulama mengatakan dan mengingatkan sahabat secara khusus pada zaman dia, secara umum termasuk kita di bawah umat dia sallallahu alaihi wasallam. Dan dia disebut untuk peringatan. Dah cantik dah Rajab kita dengan puasa sunat, Sya'ban kita dengan puasa sunat, tambah dengan kemuliaan nisfu Sya'ban, kemudian kita dah sampai klimaks dan kemuncak kepada kemuliaan segala bulan. Sayyidu syuhur syahrul Ramadan, penghulu pada segala bulan Ramadan. Maka Nabi ingatkan, cantik dah kita dengan kebaikan Rajab, cantik dah kebaikan Sya'ban, ni kemuncak kepada pengisian kebaikan kita. Nabi ingatkan, ni malam ni kan, ataupun di hari ni terakhir Sya'ban, besok kita dah jumpa Ramadan. Syahrun azimun mubarak, syahrun khairum min alfi syahr.
Kan? Bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Hadis itu panjang. Jadi Nabi, permulaannya Nabi ingatkan begitu. Maka begitulah juga kita. Diperingatkan tentang kehebatan, kebesaran daripada bulan Ramadan. Terlalu banyak hadis yang sahihnya, yang dhaifnya, yang hasannya, macam-macam jenis hadis. Tidak kurang dengan hadis-hadis rekaannya. Yang tu kita tak pakailah, kita ketepikan. Cuma kita tidak mengenapikan kalau setakat maudhu'nya itu dikarenakan itu bukan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya di kalam para sahabat. Cuma disandarkan kepada Nabi. Jadi maudhu'nya itu tak apa ada nilai lagi lah. Jangan rekaan semata-mata yang banyak berkisar ataupun berputar dalam alam maya sekarang. WhatsApp-nya, Instagram-nya, FB-nya banyak berkeliling. Maka hati-hati kita tak mahu termasuk daripada kelompok yang disebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustai atas aku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya di dalam neraka, wal iyad billah. Maka itu di antara peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kata dia, kita ni dah masuk Ramadan, jadi Nabi ingatkan supaya usaha untuk buat kebaikan. Nanti kita akan sambung dengan hadis tentang apa kebaikan, amalan yang sunat yang perlu kita jalankan dengan amalan harian, dengan fardu dan yang wajibnya. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, Man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh keimanan dan pengharapan, harapkan redha Allah, harapkan syurga dan sebagainya, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini suatu kurniaan besar daripada Allah Ta'ala terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, dengan makna yang lebih kurang serupa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, hadis itu merangkumi dalam beberapa hal. Nabi kata, al-jumu'ah ila al-jumu'ah, as-salatu ila as-salah, wal-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabair. Atau kama qala. Satu salat ke satu salat, Jumaat ke satu Jumaat, Ramadan ke satu Ramadan, pada tempoh setahun akan menjadi sebab penghapus dosa selagi dia tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Ini pun satu kurniaan luar biasa hebat daripada Allah kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu ancaman pula lagi. Dan kalau kita tak berjaya ataupun tak mampu untuk merebut peluang pengampunan dosa pada bulan yang sangat mulia ini, Nabi SAW mencam pula. Dalam satu hadis, Nabi kata, Ragima amfu rajulin, dan kecelakaan seseorang. Celaka bahasa untuk mudahkan, celaka benar lah kita ni. Kan? Man adraka Ramadan thumma salakha falam yughfar lah. Celaka bagi seseorang yang dia berkesempatan masuk bulan Ramadan tetapi tidak terampun dosanya di sisi Allah Ta'ala. Celaka benar orang tu. Celaka benar. Sebab tu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitab An-Nasa'i bab puasa tu ataupun bab Ramadan, dia kata apa? Dia kata kalau seseorang yang pada bulan Ramadan tidak terampun dosanya dengan amalan-amalan tertentu, mana dia tak beramal, itu petunjuk ataupun dalil ataupun alamat bahawa dia jenis orang yang berpaling daripada Allah. Satu. Nombor dua, dia jenis orang yang menentang Allah. Wal'iyadzubillah. Kalau orang hidup bulan Ramadan tapi tak berusaha untuk meletakkan dirinya dalam suasana pengampunan dosa dengan amalannya, dengan zikirnya, dengan puasa itu sendiri, dengan sedekah dan seumpamanya, itu penyebab kepada pengampunan dosa di sisi Allah Ta'ala. Tu kalau tak ada kayak dia, tu dua petanda tu. Pertama, dia tu sendiri adalah orang yang berpaling daripada Allah. Nombor dua, dia tu berpaling. Nombor dua, dia orang yang menentang. Bukan sekadar berpaling, menentang. Paling satu lain, menentang lain. Menentang lebih jahat lagi, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Sebab tu
Nabi SAW ingatkan. Begitu juga hadis yang lebih kurang sama bunyinya. Nabi SAW kata, ab'adahullah, makin jauh seorang itu daripada Allah. Itu hadis tu ada 3 tu kan. Nabi naik tangga nak khutbah tu, Nabi kata amin, amin, amin. Salah satu daripadanya adalah Jibril alaihissalam. Tu bukan Nabi sebut, Jibril alaihissalam sebut, ab'adahullah liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ya Muhammad qul amin, faqala sallallahu alaihi wasallam amin. Jibril alaihissalam kata, ya Muhammad, makin jauhlah seseorang itu daripada Allah yang apabila dia masuk bulan Ramadan, keluar Ramadan, tak terampun dosanya insya-Allah daripada Allah Ta'ala. Muhammad katakan amin. Maka Nabi SAW menyebutkan amin. Doa daripada Jibril AS diaminkan oleh Rasulullah SAW. Satu permintaan yang sangat-sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Yang baik daripada Allah, kurang daripada kalangan saya. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.